Rabbal Alamin. Semoga Allah memberkati dan merahmati kuliah kita dan berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha apa yang telah kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah untuk pagi ini kita akan sambung lagi bacaan kitab ensiklopedia para Rasulullah. Dan kalau tak silap saya lah, kita sambung pada muka surat 177. Kalau tak silap. Ya, betul Ustaz. Betul kan? Nah, kita selesai pelaksanaan Umrah Al-Qadha dan sekarang ni kita berada di perang yang terakhir pada tahun yang ke-7 Hijrah. Sebelum masuk kepada tahun yang ke-8 adalah tahun kemenangan kegemilangan. Ni tahun kemenangan ni. Sampai bila-bila kita ingat baginda Nabi SAW ni dia menang, tercapai hasrat baginda Nabi ni iaitu pada tahun yang ke-8 Hijrah. Okey, iaitu pada peristiwa Fathu Mekah. Okey. Itu adalah kemuncaklah kemenangan-kemenangan baginda Nabi SAW. Sebab pada tahun yang ke-7 Hijrah ni, pada tahun yang ke-7 Hijrah ni, iaitu peristiwa yang masyhur adalah peristiwa baginda Nabi SAW menang dalam perang Khaybar. Okey. Menang je Nabi dalam perang Khaybar, maka tamatlah permusuhan baginda Nabi SAW ni dengan semua musuh-musuh yang utama. Sama ada Quraisy, sama ada Yahudi, sama ada daripada kelompok-kelompok Khaybar. Dan kemuncak kemenangan tu adalah Allah berikan pada tahun yang ke-8 Hijrah, iaitu pada peristiwa Fathu Mekah. Tahun yang ke-9, kita kata ni tempoh bertenang lah ni. Ni adalah tahun yang baginda Nabi SAW dikenali sebagai Amul Wufud, tahun delegasi. Nabi duduk di Madinah, orang-orang daripada luar Madinah, sama ada kabilah-kabilah ke, ataupun kampung-kampung ke, ataupun satu kota datang ke Madinah dan mereka ni berbai'ah dan beriman kepada baginda Nabi SAW. Tapi dalam tempoh tu ada tak peperangan? Ada juga. Tetapi dia adalah dikira sebagai perang-perang yang kecil lah, yang sedikit-sedikit, yang ada minoriti sahaja. Yang banyaknya dekat peristiwa ni. Cuma last kali tu adalah perang disebut sebagai perang Tabuk, perang yang baginda Nabi SAW akan berhadapan dengan kerajaan Rom, kerajaan yang lebih besar lah. Itu zaman yang akhir-akhir nanti. Okey, baik, sekarang ni kita dah masuk ke perang yang terakhir pada tahun yang ke-7 Hijrah, dikenali sebagai Sariyah Ibnu Abu Al-Auja. Sariyah Ibnu Abu Al-Auja. Lokasinya di perkampungan Bani Sulaim. Okey, sebelumlah kita nak mula ni, lama rasa macam tak jumpa ibu-ibu ni, nak tanyalah apa khabar semua, sihat ke?
Sihat Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rasa macam lama tak tanya khabar. Lah hari tu hari Jumaat. Dah lah kita dah lama tak jumpa. Pasal hari Jumaat je kuliah. Datang hari Minggu ni pula 2 kali cancel. Selamatlah Bonda Ros dah bagi tahu dah. Kelas hari Selasa kita tangguh hari Khamis. Kalau tak tangguh jumpalah esok. Tapi selamatlah diberitahu awal lah kita dapatlah buat kelas hari ni. Okey, Alhamdulillah. Okey, baik. Sekarang ni kita nak bincang tentang Sariyah Ibnu Abu Al-Auja'. Tapi secara motifnya, bila Nabi SAW buat Umrah Al-Qadha ni sebenarnya Nabi dah tak ada musuh dah. Kita faham secara dasarnya macam tu. Bila Nabi SAW ni dia masuk Mekah dalam perang dalam peristiwa Umrah Al-Qadha, sebenarnya baginda Nabi SAW ni dia tak ada musuh dah. Maksudnya selesailah permusuhan seteru yang paling utama sekali, iaitu berhadapan dengan Quraisy. Dan waktu tu orang Yahudi Khaybar ni dah tunduk di bawah kerajaan Islam Madinah. Sebab kerajaan Islam Madinah dah tawan Khaybar menjadi sebahagian daripada wilayah kerajaan Islam Madinah. Nabi ni tak ada apa-apa musuh dah. Dan sewaktu itu Madinah pula sudah menjadi tanah haram Madinah. Waktu tu Madinah ni telah menjadi tanah haram Madinah. Okay? Sebab Nabi SAW pulang daripada Khaybar dan Nabi doakan kepada bumi Madinah ini adalah tanah haram. Nabi declare Madinah sebagai tanah haram seperti mana baginda Nabi seperti mana Nabi Ibrahim AS declare tanah Mekah itu adalah sebagai tanah haram. Okay? Alright. Sekarang kita tengok Sariyah Ibnu Abu Al-Auja'. Perkampungan Bani Sulaim. Tentera Muslimin ada 50 orang tentera. Pembawa panjinya Ibnu Abi Al-Auja'. Tahanan Musliminnya ada 2 orang Bani Sulaim. Setelah selesai Nabi SAW dan para sahabat seramai 2,000 orang menunaikan Umrah Al-Qadha, Nabi terus menghantar satu pasukan seramai 50 orang yang dipimpin oleh Ibni Abi Al-Auja' pergi berdakwah kepada Bani Sulaim. Setibanya mereka di perkampungan Bani Sulaim, rupa-rupanya Bani Sulaim sudah bersiap sedia mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi pasukan muslimin. Saat itu Ibnu Abi Al-Auja' cuba mengajak mereka kepada Islam. Namun Bani Sulaim menolak mentah-mentah ajakan dakwah itu. Kami tidak memerlukan seruan dakwah kamu semua. Maka berlakulah pertempuran antara kedua-dua pasukan. Di pihak pasukan muslimin, mereka diserang dari segenap arah sehingga menyebabkan Ibnu Abu Al-Auja' cedera parah. Biarpun begitu, beliau berjaya pulang ke Madinah dalam keadaan selamat bersama-sama sahabat yang lain. Di samping itu, pasukan muslimin berjaya menawan 2 orang tawanan daripada Bani Sulaim. Okey, itu kisah ringkas je. Mudah nak faham? Ada satu lagi kabilah yang tak beriman. Baginda Nabi SAW hantar sahabat-sahabat nak pergi berdakwah. Misi dia dakwah. Tapi sampai sana, Bani Sulaim dah bersiap untuk berperang. Dan inilah yang kita nampak. Kenapa sebelum-sebelum ni, bila kita baca sirah perang Nabi ni, semua peperangan-peperangan Nabi tu, Nabi laksanakan secara hendap. Perang secara mendadak. Ataupun serangan secara hendap. Tujuan dia adalah supaya musuh tak bersedia dan selalunya bila tak bersedia, musuh akan cepat surrender lah. Dia akan cepat give up, dia akan surrender dan dia memudahkan baginda Nabi SAW menawan musuh. Akhirnya dakwah kepada musuh dan sebagainya lah. Itu antara motif. Bila berlaku macam peristiwa ni, maka berlakulah pertempuran, pembunuhan dan sebagainya. Ini antara asbab lah. Kenapa Nabi SAW selalu merancang untuk melakukan serangan secara mengejut. Okey, baik. Tengok nota di bawah tu. Bukit Bukit Qu'ayqi'an. Bukit Qu'ayqi'an. Ya, ada satu bukit besar di Mekah. Bukit ini terletak di sebelah utara Masjidil Haram, bersebelahan dengan Marwah. Antara yang disebut-sebut sebagai bukit kedua terbesar di Mekah selepas Bukit Abu Qubais. Ini kita kata Jabal Abi Qubais. Ataupun orang dulu kata Jabal Qubais kan. Ini Jabal Qubais kita kata. Ini orang dulu lah. Tapi namanya Jabal Abu Qubais. Abu Qubais tu adalah nama orang Mekah yang asalnya menetap dekat bukit tersebut. Ini bukit yang terbesar. Kalau kita sampai di Safa Marwah tu,
ada kawasan lapang. Bila kita habis tahallul dekat sa'i tu, kita pun keluar kan, jalan nak pergi ke hotel di Sofwa tu. Tempat ibu-ibu lalu tu ada istana kan, istana sebelah Masjidil Haram tu. Istana tu dan kawasan yang kita lalu tu, itu semuanya adalah Bukit Jabal Abi Qubais. Itulah bukitnya, kawasan tu. Cuma bukit tu telah dipotong dan diratakan. So kita nampaklah kawasan tu jadi tanah lapang. Sebenarnya sebelah Masjidil Haram tu adalah bukit besar sebenarnya. Ada bukit besar. Laluan-laluan yang kita lalu Safa Marwah tu ada bukit besar sebelah tu. Okay? Ada bukit besar. Cuma hari ni kita tak nampak lah, tak boleh nak bayangkan. Yang ada adalah bukit-bukit yang berada di belakang tu. Kalau kita perasan, ada tempat Maktabah Mekah tu yang dikatakan tempat kelahiran baginda Nabi SAW tu, kita nampaklah ada bukit-bukit dekat belakang tu. Sebenarnya bukit tu sampai ke hadapan. Bukit-bukit tu sampailah ke hadapan, berhampiran dengan Bukit Safa dan juga Bukit Marwah yang berada di Masjidil Haram. Okay. Jadinya Jabal Abi Qubais tu adalah bukit yang terbesar di kota Mekah. Dan di atas bukit itulah baginda Nabi SAW tunjukkan mukjizat baginda Nabi kepada orang Quraisy, iaitu dibelahnya bulan. Orang Quraisy request kepada Nabi SAW, kalau Musa boleh belah lautan, wahai Muhammad, kamu mengaku kamu Rasul macam Musa, maka kamu belah pula bulan yang kita nampak ni. Jadi Nabi SAW tunjukkan mukjizat itu di atas bukit Jabal Abi Qubais. Jadi di sebelah bukit Jabal Abi Qubais ada satu lagi bukit yang besar juga, tapi dia kecil sedikit daripada Jabal Abi Qubais. Dikenali sebagai Jabal Qu'ayqi'an. Okay, dikenali sebagai Jabal Qu'ayqi'an. Okey. Jadi panjangnya adalah daripada Asyamiyah hingga ke Harrah Bab. Tingginya 430 meter daripada aras laut dan 110 meter daripada aras bumi. Menariknya, inilah bukit yang ditawarkan oleh malaikat untuk dihempaskan kepada kaum Sakif ketika mereka menentang seruan dakwah dan menghalau Nabi SAW daripada bumi Taif. Ini waktu tawaran Nabi ni. Cerita lebih kurang sekitar dalam 9 tahun sebelum tu, tahun ke-10 kenabian, Nabi dihalau daripada Taif, datang malaikat offer kepada Nabi SAW. Nak tak kami hempapkan penduduk Taif ni, iaitu kaum Sakif ini, dengan bukit Jabal Qu'ayqi'an. Jabal yang ada dekat kota Mekah tu diangkat nak dihempapkan. Tapi Nabi Nabi tak nak. Nabi optimis. Yang mana mereka itu satu masa nanti akan beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Okey. Baik. Kemudian, malaikat penjaga gunung berseru kepada Nabi, wahai Muhammad, perintahlah apa-apa sahaja jika kamu mahu, aku akan hempapkan Akhshaybain. Ini antara salah satu daripada nama bukit ni. Bukit ni sebenarnya dia ada banyak nama. Dipanggil Jabal Sulaiman, Jabal Hind. Kalau kita tengok dari sebelah sini, orang panggil Jabal Sulaiman. Kalau orang duduk sebelah sini, orang panggil ni Jabal Hind. Ada orang duduk kat sini, dia akan sebut ni sebagai Akhshaybain. Ada orang duduk dekat sini, dia akan panggil ini adalah Jabal Al-Qu'ayqi'an. Asalnya dia adalah bukit yang sama saja. Tapi penjuru yang berbeza-beza, nama yang berbeza-beza. Tapi dia adalah bukit yang sama. Sebab dia adalah bukit yang besar. Sangat besar. Okey. Baik. Nabi SAW pun menyebutkan, jangan, aku memohon kepada Allah agar akan ada kalangan anak cucu mereka nanti yang beriman kepada Allah dan hanya menyembah Allah sahaja. Hadis riwayat Bukhari. Bukit ini dikenali dengan pelbagai nama seperti Jabal Sulaimaniyah, Jabal Sudan dan juga Jabal Hindi. Ini salah satulah daripada nama-nama bukit tersebut. Baik, kenapa saya letakkan ada bukit Qu'ayqi'an di bawah ini? Sebenarnya ini adalah bercerita tentang peristiwa Umrah Al-Qadha tu. Okay, dia ada cerita tentang peristiwa Umrah Al-Qadha. Waktu Nabi SAW buat Umrah Al-Qadha tu, orang Mekah tinggalkan kota Mekah. Kota Mekah jadi kosong, kota Mekah jadi lengang. Ini adalah untuk membenarkan mimpi baginda Nabi SAW, iaitu Allah jamin dalam Quran, Nabi akan masuk Mekah dengan penuh keamanan. Tidak ada ancaman.
Dan waktu itu orang-orang Mekah ni dia panjat bukit-bukit tersebut. Dia tinggalkan rumah-rumah yang ada dekat sekitar Mekah ni, dia panjat Jabal Qu'il ni dan dia menyaksikan Nabi dan para sahabat masuk kota Mekah beribadah dengan setenang-tenangnya. Sebab itu saya bawalah cerita tentang Bukit Qu'il. Sebab bila kita ingat orang Mekah ni bagaimana kalau dah kosong Mekah ni? Bukanlah dia tinggalkan kota Mekah. Dia tinggalkan rumah-rumah dia, lalu dia duduk di atas bukit tersebut. Dia nak tengok daripada atas lah apa yang berlaku dan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW di kota Mekah pada Umrah Al-Qadha. Saya suka nak sebutkan cerita ni, iaitu baginda Nabi SAW waktu dia masuk Mekah tu, dia masuk dengan penuh rasa tawaddu'. Dia penuh rasa dengan rendah diri. Walaupun dia masuk dengan satu perasaan, mimpi aku tu adalah mimpi kebenaran lah. Sebelum tu Nabi dah mimpi dah. Sampailah Nabi buat ibadah umrah, lalu terhalang sampai terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Okay. Nabi masuk tu dengan sebagai bukti mimpi Nabi benar. Kemudian Nabi masuk dengan keamanan, perlindungan daripada orang Quraisy sendiri. Sepatutnya masuk Nabi tu dengan kemegahan lah, sebab musuh kalah dengan Nabi. Sepatutnya dengan kemegahan, tapi Nabi tak buat macam tu pun. Nabi masuk dengan kerendahan jiwa dia, dengan rasa tawaduk dia. Dan dia merasakan kemenangan yang baginda Nabi dapat tu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu perkara yang kita kena belajar daripada baginda Nabi SAW. Sewaktu kita dapat menunjukkan yang kita ni betul dan orang lain salah, dia bukan soal siapa betul siapa salah sebenarnya. Dia adalah kita kena tengok dari sudut jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita salah, kita bertaubat. Tapi kalau kita betul, kita letakkan penyerahan hati kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak tunjukkan, tengok saya betul, awak salah. Sepatutnya selalunya macam itulah. Dan contoh ni paling mudah untuk kita faham adalah dalam perhubungan keluarga, perhubungan suami ataupun isteri. Suami ni betul, isterinya salah. Dia dah berlawan lama dah, bertelagah lama dah kerana beberapa isu. Sampailah terbukti suami tu betul, isteri salah. Selalunya suami akan kata, tengoklah awak, saya dah cakap dah, tak nak dengar. Dia mula dah meninggikan, dia rasa dia betul, dia rasa tak. Itu bukan cara yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Okay, ini skop yang paling kecil kita tengok. Nabi, dia bukan nak kata kamu salah, saya betul. Bukan. Yang salah, bertaubatlah kepada Allah. Yang betul bukan berbangga diri, tapi merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Begitulah juga dengan isteri. Kalau isteri betul, suami salah. Bukan kamu salah, saya betul. Tak akan selesai masalah. Akan ada orang yang akan rasa dia lebih bagus. Dia akan rasa lebih ego daripada yang lain. Yang penting, yang salah, akui kesalahan. Bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang betul, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Ini adalah cara yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikutkan, baginda boleh je masuk dengan kemegahan kan, dengan rasa satu kemenangan. Musuh duduk bawah dia. Bayangkan Madinah ni kerajaan kecil, Mekah ni kerajaan besar. Sekarang Mekah kalah secara, kita kata apa, secara taktikalnya. Atas perjanjian tu kalah pula dia. Tanpa dia perasan. Sepatutnya masuk dengan kemegahan, tapi Nabi tak buat seperti itu. Nabi masuk dengan perasaan tawaddu' dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, sekarang kita tengok muka surat yang berikutnya, menarik untuk tahu. Okey, ini kita bincang sikitlah. Supaya kalaulah ada ibu-ibu yang pergi ke bumi Madinah ni, kita nak tahu jugalah apa yang ada kelebihan di bumi Madinah ni. Apa yang istimewanya yang ada di bumi Madinah. Okey, pertamanya, tengok hakikatnya banyak keistimewaan dan keberkatan yang Allah limpahkan di bumi Madinah ini. Beruntunglah bagi sesiapa yang menetap dan yang mengunjunginya. Okey. Baik, pertama, iaitu hadis daripada riwayat Al-Imam Muslim, dilindungi daripada kejahatan. Madinah ni dilindungi daripada kejahatan. Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi bersabda, sesiapa yang ingin melakukan kejahatan kepada penduduk Madinah,
Allah akan hancurkannya sebagaimana hancurnya garam di dalam air. Ini adalah satu jaminan. Okey, satu jaminan. Datanglah sesiapa pun yang nak buat sesuatu yang tak baik di bumi Madinah. Manusia tak menghalang, tak boleh halang. Mungkin dengan kuasa dia, mungkin sebab dia pemerintah ke, atau sesiapa sahaja. Yang akan melindungi Madinah ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita dah dengar macam-macam cerita dah kan. Ada orang ni naik, dia buat macam ni dekat tanah haram lah. Dia buat macam ni lah. Manusia ada perancangan-perancangan yang kita tak tahu sama ada niatnya baik ataupun tak baik. Tapi tak perlulah kita nak memanjang-manjangkan cerita tu. Betul ke, tak betul ke, tak apalah. Serahlah kepada Allah Ta'ala sebab Nabi sendiri sebut dalam hadis yang sahih ini, bumi ini yang menjaganya adalah Allah Ta'ala. Kita tak payah risau. Naiklah sesiapa pun yang menjaga ke, yang memerintah di sana pun, Allah Ta'ala telah buktikan yang melindungi dua tanah haram ini adalah Allah Ta'ala. Yang melindungi dua tanah haram ini adalah Allah Ta'ala, bukan makhluk. Sebab sebelum tu pun dah ada pemerintah yang lebih zalim. Ada Abu Jahal, ada daripada Bani Jurhum, ada daripada Bani Khuza'ah yang melakukan lebih banyak lagi kejahatan. Tapi yang melindungi dua tanah haram ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Bukan sesiapa pun. Dia rancang nak buat macam ni, Allah ada perancangan yang lebih baik lagi. Melainkan memang Allah dah tetapkan adalah kehancuran untuk dua tanah haram ni, termasuklah alam ni, itu atas kehendak dia. Sebab dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW bercerita melalui Umar Khattab. Okay? Iaitu Umar kata apa? Nabi SAW bersabda, sampai satu masa nanti akan ada orang yang mengembara di tanah haram Madinah ni, lalu dia akan katakan, dulu kawasan ni ramai orang datang. Dia kata macam tu. Dulu kawasan ni ramai orang datang. Dia akan sebut perkataan tu. Nak ceritanya, dulu kawasan ni ramai orang datang beribadah. Hari ni tak ada orang beribadah sebab manusia dah lupakan Tuhannya. Itu adalah takdir yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Tapi kalau orang merancang nak buat maksiat, orang rancang nak hancurkan Madinah secara perlahan-lahan, orang nak buat itu, buat ini, dia tidak akan mampu. Sebab Allah lah yang melindunginya. Sebab itu kita pernah bincang awal dahulu, sewaktu tahun kelahiran Nabi SAW, bila datangnya tentera Abraha daripada Yaman, nak hancurkan Kaabah dan Mekah, orang Mekah lari dah. Orang Mekah dah tak melindungi kota Mekah dah. Semua takut tengok gajah-gajah yang sangat banyak ni dan tentera 60,000 daripada Yaman nak serang, hancurkan Mekah. Tapi Allah Ta'ala lah yang melindungi Mekah terselamat daripada peperangan tersebut ataupun dihancurkan oleh tentera-tentera Abraha. Itu yang kita kena ingat. Kawasan tu tetap dipelihara. Bukan daripada makhluk, bukan daripada manusia ataupun pemerintah. Tetapi yang melindunginya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Jadi jangan risaulah apa-apa berita yang kita dengar sekarang ni, kita tak tahu betul ataupun salah. Dan sekiranya betul sekalipun, serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah lah pemiliknya dan Allah lah yang pelindungnya. Okay. Ni apa ada chat-chat tepi ni, apa je ni sebut ni? Okay. Intan nak pindah duduk Madinah, Ustaz. Saya nak ikut. Boleh pindah lah. Tak apa. Tak ada masalah. Okay. Baik. Okay, baik. Kemudian yang kedua iaitu diberikan syafaat. Okay, yang kedua adalah diberikan syafaat. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mampu untuk meninggal di dunia di Madinah, menetap di Madinah dan tidak meninggalkan Madinah kecuali disebabkan meninggal dunia, hendaklah dilakukannya. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada mereka yang meninggal dunia di Madinah. Okay. Satu perkara yang kita kena ingat, kita ni tidak dibenarkan berdoa untuk mati. Okay. Kita tak dibenarkan berdoa untuk mati. Saya nak mati dekat, bukan. Saya ni nak matilah, ya Allah matikanlah saya. Kita tak dibenarkan berdoa untuk mati. Okay. Dilarang untuk berdoa
minta Allah Ta'ala berikan kematian kepada kita. Okay. Baik, tetapi kita boleh usahakan sesuatu. Okeylah, contohlah kita dengar hadis ni, hadis yang sahih ni, kita pun ada semangat. Kalaulah Allah takdirkan macam ni, saya nak usahalah menetap di Madinah dan nak meninggal di Madinah. Yang ini dibenarkan. Bukan kita minta Allah matikan kita, tapi kita minta Allah Ta'ala takdirkan kita, kalau nak ambil nyawa, ambillah waktu saya di Madinah. Dan ramai orang usahakan. Dia sanggup buat apa sahaja, yang penting dia dapat duduk di Madinah dan dia kalau boleh nak meninggal di Madinah. Okay. Dia buat kerja itulah, dia usahakan ni lah, buat perniagaan ni lah, dia nak migrate lah, dia nak buatlah something, sesuatu ni yang mengharapkan dia dapat duduk lama di kota Madinah. Ni tak ada masalah lah, ni dibenarkan. Okay. Ini antara lah yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi kalau kita minta, ya Allah matikanlah saya, yang ni tak dibenarkan. Okay. Baik, tapi satu perkara kita kena ingat, walaupun Mekah Madinah ni tanah haram, tapi tengok para sahabat Nabi SAW tunjukkan kepada kita, walaupun sahabat Nabi ni lahirnya di Mekah ataupun Madinah, tapi mereka mengambil keputusan tak semua nak meninggal di Mekah ataupun di Madinah. Okay, tak semuanya nak meninggal dekat Mekah ataupun di Madinah. Sebab kebanyakan para sahabat Nabi keluar daripada Mekah dan Madinah ni, daripada tanah haram, keluar menuju ke tanah yang selain daripada tanah haram ini untuk menyebarluaskan dakwah dan kebaikan. Dan ini lebih lagi dituntut. Okay, ini lebih lagi dituntut. Dia duduk di Madinah, di Mekah, membesar di Mekah, di Madinah. Tapi mereka tak bercita-cita meninggal di situ. Sebab apa? Mereka keluar daripada kawasan tu, dia tak duduk di comfort zone dia, adalah semata-mata untuk berdakwah, berhijrah, menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Ini pun adalah satu jihad dan satu hijrah yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau sahabat-sahabat Nabi ni ada mindset, kita dah duduk elok-elok dekat Mekah Madinah ni, beribadah macam ni ganjaran pahala, buat apa keluar lagi? Percayalah, kalau ada mindset macam tu dalam kalangan para sahabat Nabi, sudah tentulah agama Islam tidak akan sampai kepada bumi kita ni. Dan mungkin kita pun tak akan beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi asbab mereka berjuang, keluar daripada zon selesa mereka, berdakwah dan mereka meninggal di luar daripada kawasan tanah haram ni, akhirnya kita direzekikan merasai nikmat iman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Okay. Ini antaralah yang kita boleh faham. Janganlah semata-mata ni macam ni kita nak. Tapi sebenarnya agama ni sangat luas. Kita nak dapatkan syafaat di hari akhirat dengan meninggal di Madinah, tapi kita tinggalkan ada satu jihad yang lebih besar, iaitu jihad menjaga orang tua kita misal. Tinggalkan mak ayah kita semata-mata nak ni. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Kita ada tanggungjawab kita, komitmen kita. Yang kita ni tak sama. Sebab itu kalau ibu-ibu pernah pergi ke Taif, ada satu masjid yang pertama kita akan ziarah di Taif adalah Masjid Abdullah bin Abbas. Kenapa masjid tu namanya Abdullah bin Abbas? Di situlah ada makam sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Dan di makam itulah Abdullah bin Abbas ni sebut apa? Lepas Nabi SAW wafat, dia pun keluar daripada Mekah dan dia duduk dan berdakwah di Taif. Harapan dia supaya dia ni duduk di Taif dan meninggal di Taif. Dia tak nak meninggal di Mekah. Okay, di tanah haram Mekah. Kenapa dia buat macam tu? Sebab dia merasakan beribadah di tanah haram Mekah ni, ya, Allah gandakan dengan ganjaran yang besar. Tapi dalam masa yang sama, Allah juga akan menggandakan azab kalau dia bermaksiat. Fikiran dia macam tu. Okay. Jadi tak semestinya lah kita meninggalnya di sekian-sekian tempat ni dengan matlamat-matlamat yang macam ni. Tapi kalau atas dasar kebaikan, kita nak berdakwah, silakan. Itu lebih baik. Okey, kemudian yang ketiga. Umpama mujahid di jalan Allah. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi SAW. Sesiapa yang memasuki masjid kami untuk mempelajari satu kebaikan atau mengajarnya, diumpamakan seperti mujahid di jalan Allah. Ini adalah untuk menyuburkan bumi Madinah ni dengan ilmu.
menyuburkan bumi Madinah ni adalah dengan ilmu. Saya tak pastilah kalau di tempat ibu-ibu, kalau bahagian muslimat di Masjid Nabawi tu ada kelas-kelas pengajian. Saya tak pastilah ada ke tidak. Tapi kalau di tempat kaum muslimin ni, kelas pengajian sentiasa ada. Sering kali ada. Dan saya selalu sebut kalau jemaah yang saya bawa, ambillah masa ruang-ruang tu daripada pergi tawaf dekat kedai-kedai tu, pergilah duduk di dalam majlis-majlis ilmu di dalam Masjid Nabawi. Sebab majlis ilmu sahaja dah dikenali sebagai raudah. Kita sanggup apply nusuk beratur berjam-jam untuk masuk beberapa minit dalam raudah kan, untuk berdoa. Tapi kita terlupa, raudah pun ada di dalam majlis-majlis ilmu. Berdoa di situ sangat mustajab doanya. Okay, ramai-ramaikanlah. Dalam masa yang sama, Nabi memberi pengkhususan. Belajar di dalam Masjid An-Nabawi dikira sebagai mujahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjihad. Kenapa dipanggil berjihad? Sebab sangat sukar. Kita ada macam-macam program, kita ada banyak kedai nak pergi tawaf, banyak abaya nak pergi cuci mata, nak pergi ke majlis ilmu tu, ya Allah, susah. Saya tak nafikan, sangat susah. Apatah lagi sekarang ni dah jadi trend. Orang pergi umrah, nak pergi makan dekat Syariq Korban lah, nak pergi makan kedai itulah, nak macam-macam kedai dia nak makan kan, macam-macam tempat dia nak pergi, ada kedai kopi ni lah, ada kedai itulah, semua tempat dia nak pergi, sampai dia meninggalkan ada majlis-majlis ilmu di dalam Masjid An-Nabawi. Dan sepatutnya kita tak ada alasan untuk tinggalkan antara maghrib ke isyak tu untuk tak duduk dalam Masjid Nabawi untuk i'tikaf. Kenapa? Di pintu yang nombor 17, pintu nombor 21 tak salah saya, ada pengajian yang diajar oleh Syekh berbangsa Indonesia. Ada kuliah maghrib lah kita kata, yang disampaikan syarahannya di dalam bahasa Melayu. Jadi kalau jemaah Malaysia ke Indonesia ke Brunei maupun Singapura pun sebenarnya dia boleh dengar majlis-majlis ilmu yang disampaikan di dalam Masjid Nabawi, sebab memang dah disediakan ada syekh yang berbangsa Indonesia menyampaikan syarahan di dalam bahasa Melayu. Okay. Kekanitan termasuklah kelas pengajian secara online. Ini pun adalah Raudah min Riyadil Jannah. Kejap. Kemudian yang keempat. Yang keempat dipelihara daripada ta'un dan juga dajjal. Di setiap pintu masuk Madinah terdapat malaikat yang mengawasi ta'un dan dajjal daripada menyerang Madinah Al-Munawwarah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okay, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ini pun ada perbincangan para ulama, ta'un yang macam mana lah. Ta'un dekat sini iaitu penyakit yang merebak. Sebab ada orang kata hadis ni hadis sahih, tapi macam mana pula kes masa COVID-19 tu ada juga sampai di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi pun ada solat safnya berjarak-jarak kan, 1 meter. Tak dirapatkan pun tetap kena pakai mask, ada itu ada ni. Sedangkan Nabi SAW dah sebut dah, tanah haram Madinah ni akan dilindungi daripada ta'un dan juga dajjal. Macam mana pula huraian hadisnya? Ini para ulama kita ada bincang panjang lah. Dia ada beberapa pandangan lah. Satu, ta'un ni adalah penyakit yang paling berbahaya. Penyakit yang dia mudah tersebar secara ramai-ramai. Maksudnya semua orang terkesan. Boleh jadi yang kita sebut COVID-19 tu pun macam tu jugalah, kalau dari sudut konteks zaman hari ini. Jadi yang dimasukkan oleh baginda Nabi SAW ni adalah penyakit yang merebak, masuk je kota Madinah akan dijamin keselamatan dan perlindungannya daripada penyakit-penyakit yang berbahaya seperti itu. Okay. Saya wallahualam tak dapat nak huraikan sebab ini bukan bidang saya lah. Tapi para ulama kita ada bincang. Dia klasifikasikan apa yang dimaksudkan ta'un oleh Nabi SAW ni dan macam mana perlindungan yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Ada dia punya huraian mereka lah. Okay. Dan yang keduanya iaitu dalam masa yang sama kita kena beringat juga iaitu baginda Nabi SAW walaupun kita kata kita berada di tempat yang terselamat daripada musibah, daripada ta'un ke, daripada inilah apalah,
Kita nak pergi masjid, kenapa nak kena cuci tangan lah, pakai mask lah. Kita kena ingat, ada sunnatullah, ada juga syariatullah. Sunnatullah ni apa? Kalau ada bahaya, ada musibah, kita kena ada pelindungan-pelindungan yang kita kena buat untuk mengelakkan diri kita terkena musibah. Kita tidur malam, pastikan rumah kita dikunci, digrill, diletakkan mangga. Kita buat semampunya. Kenderaan-kenderaan kita pastikan dikunci sebaiknya pada setiap malam. Kunci-kunci kereta motor tu dikeluarkan dan diletakkan dalam rumah supaya tidak ada kecurian dan sebagainya. Kerana apa? Nabi ajar. Walaupun Nabi ni adalah imam al-mutawakkilin, iaitu imam bagi orang-orang yang tinggi tawakalnya kepada Allah, dalam masa yang sama Nabi juga berusaha melindungi diri Nabi SAW daripada musibah. Semisal seperti dalam peperangan Uhud. Baginda Nabi SAW perang ni di atas jalan Allah. Berperang untuk Allah. Berperang meninggi menyampaikan agama Allah. Tapi Nabi berperang, Nabi sarung berapa baju? 2 baju besi. Maksudnya, kalau kita ikut logik, Nabi buat ni untuk Tuhan ni. Tuhan akan lindungi Nabi. Nabi pakailah apa sahaja. Dia boleh jadi kebal. Allah boleh buat apa sahaja. Kun fayakun. Kita sebut macam tu kan. Tapi tidak. Nabi tunjukkan kita satu teladan. Mana yang mampu Nabi buat, Nabi buat. Yang lain baru Nabi serah kepada Allah Ta'ala. Nabi sendiri pakai 2 baju besi. Nabi sendiri pakai topi besi. Nabi sendiri memegang pedang. Memakai peralatan-peralatan di dalam peperangan. Yang mana Nabi mampu buat, Nabi buat. Yang lain baru Nabi serah kepada Allah Ta'ala. Kita tidak kan. Buat tidak, serah je bulat-bulat. Ini memang makam wali ni. Okey. Okeylah. Alung tak baca buku pun mak. Tak apa mak. Alung tawakal tinggi pada Allah. Tak boleh. Itu salah konsep yang salah. Saya pernah tengok macam dululah, zaman saya kecil dulu, ada satu zaman tu datanglah mak saudara saya ni, zaman tu dia cakap macam ni, kalau nak ambil SPM, ni jawab periksa ni pakai pensel ni dah didoakan. Dia cakap pensel ni dah didoakan. Pakailah alat tulis ni dalam peperiksaan sebab dah didoakan. InsyaAllah dia membantu. Sebenarnya tak, bukan macam tu caranya. Okay. Makan kismis banyak-banyak, nanti kuat hafalan. Contohlah. Kita pula faham konsep tu, makan kismis je pandai dah. Baca buku tidak, menghafal tidak, mengulang tidak. Kismis tu adalah sebahagian, iaitu cara kita menjaga pemakanan kita supaya pemakanan kita tu membantu kita punya fikiran kita, minda kita tu. Tak, kita salah faham. Makan ni tak payah buat apa-apa dah, pandai lah tu. Silap lah. Ada doa kan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan Allah melalui salat dan juga melalui sabar. Sabar tu kita urus diri kita dulu. Okay. Dan salat itu jangan lupa berhubung dengan Allah Ta'ala. Sabar tu urus diri kita dulu. Perlu baca buku. Kalau musim ada COVID, perlu cuci tangan, perlu pakai mask, uruskan diri kita dulu. Wassalah, dan juga melalui salat. Salat tu adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala melalui doa, melalui tawakal. Yang penting kita buat dulu. Baki tu serah kepada Allah Ta'ala. Itu yang diajarkan. Minyak yang diruqyah contohlah. Okey, minyak ni dah dibacakan doa. Sebelum kita nak serah pada minyak tu, yang diruqyah ni, sebelum tu apa yang kita buat? Jaga makan, jangan sampai sakit, kan? Jangan sampai terkena tu. Kemudian kalau dah ni ambil ubat daripada hospital, pergi cek klinik dulu. Kemudian dalam masa yang sama kita usahakan juga pakai ubat yang diruqyah. Itulah cara yang diajar. Sebab Abdullah bin Ibn Khaldun sebut dalam kitab Muqaddimah, dalam bab syifa ni, kita kata bab penawar ni, selalu orang ingat perubatan Islam tu adalah semata-mata hanya doa yang diambil daripada Quran sahaja. Sebenarnya tidak. Abdullah bin Ibn Khaldun sebut, mana-mana ubat-ubatan yang terbukti secara makmal, maksudnya dah dikaji, dipelajari dan terbukti, maka itulah disebut sebagai perubatan Islam. Berdalilkan kepada hadis Nabi, sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah terkena taun ataupun sakit perut waktu peristiwa Fathu Mekah tahun yang ke-8 ni.
Waktu dia on the way tu dia sakit perut. Lalu Nabi jumpa dengan seorang lelaki daripada kalangan orang musyrik, namanya Harith Kandalah. Nabi jumpa dengan dia. Harith ni dia pergi belajar ilmu perubatan daripada Parsi. Nabi tahu dia ni belajar dan Nabi jumpa dengan Al-Haris. Nabi kata apa? Wahai Haris, ni musyrik ni. Tolong buat satu penawar, ubati sakit Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu dia ambil air, dia ambil beberapa biji tamar dan dia ada campuran-campuran dia, lalu diberi minum kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh. Nabi boleh tak kalau Nabi tawarkan hanya ruqyah, bacaan-bacaan doa daripada Nabi? Boleh. Tapi hadis ini mengajar pada kita, Nabi juga menunjukkan keharusan kepada perubatan-perubatan yang terbukti secara makmal, secara kajian. Yang ini ubatan ni, campuran ni menghasilkan macam ni, dia menyembuhkan. Faham tak? Okay, ini antaralah yang disebutkan, yang diajarkan di dalam agama kita. Okey, baik. Seiring dengan usaha, seiring juga dengan doa. Okey. Okey. Sekejap saya tengok apa benda yang Okey. Dilindungi dari Dajjal dan tahun ini sampai hari kiamat ke? Ya, sampailah kepada hari kiamat. Sebab semua laluan ke Madinah ni, maksudnya tanah haram Madinah ni, semuanya ada malaikatnya. Malaikat akan melindunginya. Tidak ada satu musibah yang akan masuk, ta'un ke, Dajjal ke, sebab ada malaikat yang akan duduk di setiap border antara tanah haram Madinah dengan tanah yang selainnya. Okay, malaikat-malaikat ni akan melindungi. Ini adalah satu kemuliaan yang Allah berikan khusus kepada tanah haram Madinah. Okey. Kemudian yang kelima, pusat iman. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iman akan kembali berhimpun di Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Artinya Madinah ni adalah pusat kepada keimanan. Kita pergilah mana-mana pelosok dunia ni pun, tapi kita akan rasa iman kita recharge hanya pada Madinah. Pergi Madinah tu macam recharge iman kita. Kita solat subuh dekat Madinah, kita rasa tenang sangat, tenteram sangat, khusyuk sangat. Baca Quran tu rasa seronok sangat. Beribadah tu rasa bahagia sangat. Ini Allah Ta'ala jamin melalui lidah baginda Nabi SAW. Sampai nanti satu zaman, semua tempat kita rasa kerosakan. Kita tak tenteram dah. Kita tak tenang jiwa dah. Tapi sampai Madinah, kita rasa subhanallah. Dan satu perasaan yang luar biasa. Okay, saya sendiri pun pergi banyak kali pun tetap rasa kegembiraan tu tak sama. Rasa gembira di Madinah tu tak sama. Bahkan saya boleh kata macam balik kampung rasa dia. Dia punya happy, excited tu tak sama macam kita pergi mana-mana. Itu perasaan lah yang Allah Ta'ala beri yang khusus kepada bumi Madinah. Okay? Ataupun ibu-ibu sendiri selalu orang cakap dengan saya, Ustaz, kenapa kalau kita pergi Mekah Madinah ni, Madinah lagi tenang daripada Mekah. Kadang kita kata pergi Mekah ni macam serabut sangat. Madinah ni tenang je. Ataupun Mekah ni orangnya kasar-kasar, Madinah ni orangnya lembut-lembut. Kita kena faham lah, sudut tenang ni Allah beri pada jiwa kita, bukan dari sudut suasana dia. Sebab Mekah ni yang kita rasa serabut, dia bukan serabut sebenarnya. Dia sebab tumpuan manusia ramai. Kemudian pada tempat di Mekah ni, tempat orang buat ibadah umrah. Okay? Setiap waktu tu orang akan buat umrah. Orang bekerja nak miqat, nak buat umrah, tawaf wada' lah, tawaf sunat lah. Jadi kita rasa macam ada aktiviti yang saya kena buat. Ada syarat-syarat, nak keluar kena buat macam ni, nak masuk kena buat macam ni. Tapi Madinah tak. Dia tenang je kan. Kita masuk, kita keluar, tak perlu tawaf, tak perlu buat apa-apa pun. Kita datang, terus masuk solat, beribadah je. I'tikaf. Nanti keluar balik. Nanti masuk. Dia tak ada macam pengkhususan yang diletakkan di kota Madinah. Di kota Mekah. Masuk kota Mekah, kena buat macam ni kan. Kota Mekah ada syarat-syarat dia. Macam ni. Baru sampai Mekah, penat-penat dah kena buat umrah dah. Sebab kita dalam keadaan ihram. Itu yang dibuat rasa macam, mungkin ada orang rasa sedikit stres lah. Ada sikit tekanan sikit. Sebab dia kena, dalam keadaan penat-penat tu, dia kena selesaikan. Ada benda yang belum selesai. Tapi Madinah tak. Kita masuk, kita boleh tidur hotel dulu, tenang-tenang dulu. Nanti ada tu baru pergi. Sebab tu perasaan tu tak sama. Kalau kita kata kenapa orang Mekah ni macam kasar, tak sama macam orang Madinah. Kalau ikut saya lah, sebenarnya tak sama je Mekah Madinah ni.
Yang boleh jadi kita jumpa orang di Mekah tu bukan orang Mekah. Yang berniaga dekat Mekah tu bukan Mekah. Itu semua orang luar daripada Mekah. Kan orang Uzbek ada, orang Myanmar ada, orang daripada Rusia ada, orang Bangladesh ada. Jadi dia bukan merujuk kepada penduduk Mekah ataupun penduduk Madinah. Kebanyakan mereka tu adalah orang daripada luar. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah, telanjurlah saya nak cerita pasal Mekah Madinah ni. Baru ni saya ada satu program, saya bertemu dengan Dr. Basit. Mungkin ibu-ibu kenal kan Dr. Basit daripada Kelantan lah. Kelantan. Saya tanya secara personal kepada dia lah. Saya tanya pada dia, Ustaz, pandangan Ustaz macam mana? Sebab dia salah seorang daripada panel. Kita kata setiap tahun ada muzakarah haji dan umrah. Dia salah seorang yang terlibat dengan hukum-hukum tabung haji buat ni. Saya tanya secara personal. Macam mana hukum jemaah umrah pergi umrah lalu dia pergi Taif? Perlu tak tawaf wada'? Saya tanya dia. Perlu tak tawaf wada'? Maksudnya kita duduk Mekah ni. Kemudian kita nak pergi Taif kan. Ada orang kan dia buat pakej ziarah ke Taif. Perlu tak dia buat tawaf wada' untuk pergi ke Taif? Saya tanya dia secara personal ni. Saya tahu dah jawapannya tu sekian ni. Ada beberapa pandangan lah. Tapi nak tahu direct daripada dia yang terlibat dengan tabung haji dekat Malaysia ni. Saya tanya dia. Dia kata apa macam ni. Okay. Tabung haji, kalau ikut tabung haji, ya. Kalau kita nak pergi Taif, walaupun untuk ziarah, kita kena buat tawaf wada'. Okay. Saya tanya ni sebab jadi isu. Orang duk, kalau pergi sana, orang akan berkelahi lah. Kenapa kita nak pergi Taif, tak buat tawaf wada'? Dia jadi ni. Sebab dalam muzakarah, kebangsaan memang suruh buat tawaf wada'. Jawapan Dr. Basit ni dia kata apa? Saya minta maaf mungkin ada recording ke apa ni kan. Dia kata iaitu tak perlu kepada tawaf wada'. Tak perlu pada tawaf wada'. Maksudnya kalau kita nak pergi ke Taif, tak perlu kepada tawaf wada'. Okay, tak perlu kepada tawaf wada'. Maksudnya kita tak payah buat tawaf wada' daripada Mekah terus dia pergi ziarah ke Taif. Macam kita pergi ziarah ke manasik haji ke, pergi ziarah ke Hudaibiyah ke, macam itulah. Keluar je tanpa buat tawaf wada'. Tapi masa kita balik tu nanti, perlu tak kita buat umrah? Tak perlu. Melainkan kita ada baki, semisal contoh ada 3 hari ke 2 hari di Mekah dan kita ada plan. Saya ingat sebelum saya keluar Mekah nanti saya nak buat umrah lagi sekali. Waktu itu dia perlu buat umrah adalah di Qarnul Manazil. Dia tak boleh daripada Taif dia masuk Mekah. Kemudian di Mekah tu pula dia kata, saya nak buat umrah, saya nak pergi kat Tan'im, tak boleh. Dia kena miqat nanti di Qarnul Manazil. Itu pandangan yang saya tanya sendirilah terus kepada Dr. Basit. Ini salah seorang pakar kita lah dalam bidang haji dan umrah ni. Okey, sajalah saya kongsi pada ibu-ibu. Sebab mungkin antara ibu-ibu yang pergi mungkin maklum isu ni. Tapi kalau yang tak maklum tak apalah, ambil sekadar ilmu saja. Tapi kalau yang dah pernah pergi, yang pernah dengar orang duk bertelaga isu ni, ini antara jawapannya lah. Okey, baik. Kemudian yang keenam, 1000 kali lebih baik. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Rasulullah, pahala salat di masjidku ini adalah 1000 kali lebih baik daripada salat di lain-lain masjid kecuali di Masjidil Haram. Okey, ini menunjukkan pengkhususan pada salat di Masjid Nabawi. Okey. Ada beza Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Iaitu solat di Masjid Nabawi ni tak dikira solat di hotel. Kalau solat di hotel walaupun di tanah haram Madinah, dia tak dapat juga pahala 1000 kali ganda tu. Saya solat dekat Masjidil Haram ni, dekat Madinah ni. Tapi solat dekat hotel dia tak dapat 1000. Sebab 1000 tu adalah solat dalam Masjid Nabawi. Okay, solat dalam Masjid Nabawi. Okay. Bahkan sukalah untuk saya sebutkan, kalau lah ibu-ibu yang pergi umrah, mungkin ada plan masa terdekat ni pergi umrah, kalau boleh janganlah solat di kawasan dataran. Solat masuk dalam. Keluar awal sedikit daripada hotel kita tu, usahakan masuk dalam Masjid Nabawi. Melainkan mungkin ada kalangan muslimat yang dia terhalang. Kan? Mungkin ramai sangat, kawasan muslimat ni tak ramai, tak besar. Jadi dia susah. Jadi mereka ni akan dihalang, okey solat di luar, itu tak ada masalah. Tapi kadang-kadang sedihnya yang datang awal ni semua nak solat luar, tak nak masuk dalam.
Rugilah datang jauh-jauh daripada Malaysia tapi tak solat di dalam Masjid Nabawi. Solat di luar-luar, di pinggiran-pinggiran sahaja. Rugilah sebab kita target nak dapat 1000 kali ganda. Tapi kalau di Mekah pula berbeza. Di Mekah pula semua tempat yang dinamakan sebagai Mekah, tanah haram Mekah ni, dia dapat pahala 100,000 kali ganda. Itu beza dia lah. Okay, itu Mekah. Tapi tak pada Madinah. Okey, baik. Hadis palsu. Biarpun begitu, ada beberapa hadis popular mengenai keistimewaan menziarahi makam Rasulullah dan ancaman bagi sesiapa yang meninggalkannya. Namun sayangnya, hadis-hadis tersebut adalah palsu. Antara hadis-hadis popular yang direkodkan palsu ialah sesiapa menunaikan haji, kemudian datang menziarahi kuburku, maka sama seperti mereka menziarahi aku sewaktu aku hidup. Ini selalu kita dengar hadis ni kan. Siapa pergi ziarah makam Nabi, berarti dia seperti menziarahi baginda ketika hidup. Hadis ni adalah palsu sama sekali. Palsu, okey. Kalau ada orang datang buat ibadah haji, yang ambil package-package yang mahal-mahal ni kan, dia datang buat haji dekat Mekah je, dia tak pergi Madinah. Saya pernah jumpa dia datang seminggu je buat haji. Hari terakhir penerbangan KT tu dia pergi, kemudian dia balik lepas selesai dia punya haji dia. Seminggu je, dia pergi Madinah, tak pergi Madinah. Adakah dia ni dikira tak ziarah makam Nabi dan sebagainya? Tak ada masalah pun sebenarnya. Dia dibenarkan. Bahkan hadis yang bercerita ziarah Nabi di Masjid Nabawi ni, pergi ke makam Nabi, menziarahi Nabi ni adalah hadis yang palsu. Okay, hadis palsu. Kedua, sesiapa yang menziarahi kuburku akan mendapat syafaatku. Okay, pun adalah hadis yang palsu. Ketiga, sesiapa yang mengerjakan haji namun tidak datang menziarahi aku, sesungguhnya orang itu membenciku. Pun adalah hadis yang palsu. Dia termasuk juga ibu-ibu, dipesan oleh ulama-ulama yang berada di Madinah ni, dia kata macam ni. Okey, kalau solat Jumaat di dataran sebab ramai, tak ada masalah lah. Itu tak ada masalah. Okey, contohnya, kita ni kalau pergi Madinah, selalu dipesankan nanti sampaikan salam kepada baginda Nabi SAW. Saya masa ada bawa satu jemaah ni, ada seorang makcik ni. Kebetulan saya duduk sebelah dia dalam kapal terbang. Dia ada satu buku, saya tengok buku dia tebal. Saya ingat buku nota yang dia nak baca ke, ataupun doa-doa yang dia salin masa khusus umrah ke. Rupanya tidak. Buku tu adalah buku nama orang yang kirimkan doa dan kirimkan salam pada Nabi. Dia salin. Satu nama. Saya tengok senarai nama je. Lalu saya tanya pada dia, ni doa apa ni? Lalu dia pun kata, ni doa daripada saudara-saudara ni. Sebenarnya yang dia ajar pada kita, tak semestinya salam tu kita kena sampaikan salam di makam Nabi. Salam tu boleh secara langsung terus kepada baginda Nabi SAW ni walaupun kita berada di mana-mana. Tak kisah pun sebenarnya. Tak semestinya kena berada di depan makam Nabi baru boleh sampai salam. Tak. Di mana-mana pun dikira. Okay? Dan kalau orang kirim kita doa waktu kita ni, doalah daripada start kita keluar daripada rumah tu dah kira musafir, doa tu dah kira mustajab dah. Dah boleh berdoa dah. Dan boleh berdoa. Dan kita pun doalah waktu kita di mana-mana. Kita ada kesempatan, ada peluang kita doakan untuk orang yang kirimkan doa. So ini juga sebahagian daripada sunnah. Tapi dalam masa yang sama juga, ibu-ibu janganlah membebankan. Kalau kita tahu yang pergi ni saudara kita yang dah tua dah, janganlah bebankan dia dengan doa-doa kan. Kadang-kadang dia sampai mungkin dia rasa beban lah pada dia. Rasa tak tenang untuk dia beribadah. Sebab ni saudara ni kirim ni, saudara ni kirim doa ni, dia rasa mungkin tu lah. Jadi kita berpada-pada, kita tahulah keadaan seseorang yang pergi tu, mudah-mudahkanlah dia. Itulah maksud saya nak cuba sampaikan. Okay? Baik. Mudahkan untuk orang yang nak berdoa untuk kita tu. Satu lagi, kalau kita yang pergi tu, kita jangan bebankan diri kita nak doa tu mesti ada sekian-sekian tempat. Tapi sebenarnya sepanjang kita musafir tu, musafir adalah doa yang mustajab. Jadi doalah pada waktu tersebut. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung lagi tahun yang ke-8 Hijrah dan kita akan tengok ada peperangan-peperangan selepas itu yang sehingga membawa kepada peristiwa pembukaan kota Mekah. Okay, nanti insya-Allah kita akan sambung ni pada kesempatan yang akan datang. Insya-Allah. Okay, saya serahkan kepada bonda dulu. Mungkin
ada apa-apa ke untuk sebelum kita akhiri majlis kita Nak pada buka, nak buka soalan ke Ustaz? Ke Ustaz nak cepat ni? boleh je 1-2 soalan lah. Silakan yang nak bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Ustaz cakap tadi, kalau kita pergi Mekah, kalau kita pergi Madinah, kita eloknya semayang di dalam kan, untuk mendapat Betul. fadilat tu. Tapi kalau di Mekah, kita tak apa, kita semayang kat mana-mana pun, di dataran, dan kalau kita semayang di hotel pun sama ke Ustaz? Okey. Punya- Okey, kalau kita ada keuzuran dan sebagainya, kita semayang dekat hotel, dia dapatlah pahala di Mekah 100,000 kali ganda tu. Tapi kita kena ingat satu perkara, kita dah datang jauh, kalau kita tak ada keuzuran, memang sihat walafiat. Tapi lebih pada sifat perasaan malas tu lah contoh. Kita ada rasa malas tu. Kalau saya lah, saya akan pesan, kita dah nak hotel paling dekat, kita pula sihat. Kalau boleh plan lah masa kita tu, biarlah kita masuk je waktu solat tu, kita solat di dalam Masjidil Haram. Kalau boleh, usahakanlah. Sebab itulah hari-hari yang kita latih diri kita ni untuk dapat beribadah. Kalau di Malaysia mungkin kita beralasan, saya sibuk dengan anak-anak lah, dengan family lah, dengan kerja lah, dengan itulah. Tapi bila kita sampai sana, kita tak sibuk apa-apa pun. Kita hanya mengurus masa kita je. Jadi ambillah peluang dan kesempatan tu untuk solat di dalam Masjidil Haram. Tapi kalau kita ada keuzuran, memang terhalang balik ziarah lambat, ataupun saya memang sakit kaki, sakit lutut, ada demam, nak solat di hotel, tak ada halangan lah. Tak ada halangan. Okay? Itu je. Terima kasih Ustaz. Sama. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, yelah, saya confused jugalah Ustaz. Kata, saya dengar dari Nabi kata, semayang di masjidku boleh dapat apa ni, tapi kalau semayang dia tu dapat 100 ganda kan. Tapi dia kata kalau semayang di masjid Ustaz. Tapi boleh macam tu ke, dia meliputi kawasan Tanah Haram tu ke Ustaz? Okay. Confused juga saya. Ya, dekat Masjidil Haram tu. Dekat Masjidil Haram tu. Dia kata semayang di masjid Haram tu yang dapat berganda. Okey, betul. Okey, baik. Okey. Memang Nabi sebut solat di Masjid Nabawi 1,000, solat di Masjidil Haram 100,000. Jadi para ulama kita bincang, kenapa ada pandangan kata solat di Mekah saja, maksudnya tak semestinya di Masjid Haram pun dapat 1,000. Kita solat dekat masjid-masjid kecil-kecil dekat Masjid Haram kan. Kenapa dapat 100,000? Sebab ni berdalilkan kepada iaitu baginda Nabi SAW ketika buat ibadah haji, Nabi SAW solat sebelum khutbah haji tu, khutbah Arafah tu, Nabi memilih untuk solat di kawasan Tanah Haram Mekah. Nabi tak solat di sebelah tu. Nabi ambil peluang, kan ada border dekat manasik haji tu antara Tanah Haram dengan bukan Tanah Haram. Tapi Nabi solat di kawasan Tanah Haram. Sebab itu kalau ibu-ibu pergi ke tempat haji tu, ada satu masjid namanya Masjid An-Namirah. Masjid Namirah tu dia berada dekat border. Sebahagian Tanah Haram, sebahagian lagi bukan Tanah Haram. Dan Nabi solat di tempat Tanah Haram tu. Itu menjadi dalil lah kepada para ulama kita melihat peristiwa tu. Dia kata, kalau tidak, Nabi akan solat je dekat mana-mana. Tapi Nabi memilih solat di kawasan Tanah Haram. Sebab nak bagi tahu dalilnya, ada beza kelebihan pahala solat di kawasan Tanah Haram ni dengan bukan yang berada di Tanah Haram. Tapi pastinya solat di Masjid Nabawi, dapat pahala 100,000. Okay. Tapi kenapa saya sebutkan tadi, solat di Mekah ni semua dikira macam tu? Sebab berdalilkan pada perbuatan Nabi itulah. Nabi memilih untuk solat di kawasan Tanah Haram. Okay, contohlah kawasan tu ada tanah halal, tanah haram. Tapi Nabi sengaja memilih di kawasan Tanah Haram. Sudah tentulah mereka menjangkakan mestilah sebab ganjaran tu besar. Ada dua pilihan kan? Nabi akan memilih sesuatu yang lebih baik. Jelas ke? Bodoh Siti awak boleh Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, baik. Baik, tak ada soalan. Okey, kita tutuplah Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, sikit nak tanya. Okey. Allah. Gini, dah kita umrah kan, kita tu ambil lawatan tu ke masjid-masjid tu. Kita main sunat tu, mana pahala
100,000 dah tu dapat. Yang kita keluar ziarah. Kalau dekat Mekah. Kat Mekah kan maksudnya. Okey, kalau di Mekah tu, kalau kita pergi Bukan ziarah-ziarah naik tu, apa, kebanyakan betul. ziarah. Kebanyakan ziarah di Mekah tu, Ji'rana ke Hudaibiyah itu bukan kawasan tanah haram tu. Dia di luar sebab itu kawasan miqat. Miqat ni dia bukan tanah haram, dia luar daripada tanah haram. Okey. Jadinya kalau kita solat tu tak dapatlah pahala 1,000 tu, melainkan solat di masjid-masjid yang ada dalam kawasan tanah haram Mekah baru dapat. Tapi kalau ziarah-ziarah tu tak dapatlah qadu manazil sebab dia miqat tu memang di luar dekat tanah haram. Jadi tak dapatlah. Okey? Okey Cik Ha. Faham? Okey, terima kasih, faham. Sama-sama. Masya-Allah. Okey baik, Ustaz kita tutup ya. Okey. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan jazak Ustaz untuk kupasan hari ini perang terakhir di tahun ke-7 Hijrah dan yang sangat menarik dan menaikkan semangat adalah berkat bumi Madinah yang mana kita rasa untuk datang, untuk tinggal, mengambil barakah di bumi Madinah, masya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Saya buat hebahan sikit Ustaz. Boleh. Pada pukul 5.15 petang hari ini kuliah asar kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Hakim bin Wan Muhammad Nur dengan adab sulukil murid. 8 malam kuliah maghrib hari ini dengan Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan bacaan Yasin, tahlil, doa dan surah Al-Mulk. Dan kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Abdul Halim bin Muhammad Yusof. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Tu'as. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.